tentang ukuran tahap kecekapan untuk penyelesaian masalah. Maksudnya dari segi kadar keupayaan berfikir aras tinggi. Baik, untuk fasa digital ini adalah berkaitan dengan ukuran kemahiran bagi konsep dan pengoperasian teknologi. Maksudnya dia murid kita ataupun anak kita ni mampu menggunakan teknologi untuk menguruskan urusan kehidupan ataupun menguruskan urusan pembelajaran dan kerja-kerja lain. Baik. Dari segi kewarganegaraan digital ini adalah maksudnya ukuran penggunaan teknologi secara beretika dan selamat. Jadi maksudnya dari segi keselamatan cyber, nilai dan juga kalau kita lihat dalam rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Jadi ini terjaga di dalam ukuran kewarganegaraan digital. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dan mengapa DCS ini penting? Sebab apa? DCS ini adalah salah satu alat ukuran. Dan kalau kita melihat kepada skala ukuran ini 5, bermaksud kalau kita tengok tahap-tahapnya, saya tunjukkan di sini, iaitu untuk tahap 1, digital beginner. Maksudnya murid punya kemahiran digital yang terhad. Maksudnya mungkin dari segi bacaannya, daripada segi penggunaannya, aplikasinya, jadi dia agak limit atau terhad kepada mungkin satu bahagian je. Dia suka main game ataupun game sahaja. Dia tidak ada hubung kait dengan kualiti pencapaian akademik dan lain-lain. Baik, yang kedua adalah digital novice. Murid mempunyai kemahiran asas dalam penggunaan kaedah digital dan memerlukan bantuan. Okey. Kemudian yang peringkat nombor 3, digital intermediate. Jadi murid kita ataupun anak-anak kita ni mempunyai kemahiran asas dalam penggunaan kaedah digital. Dia boleh gunakan aplikasi untuk belajar. Dia boleh gunakan platform ataupun gunakan site. Dia tahu macam mana nak gunakan site untuk mencari nota. Tapi dia memerlukan bimbingan. Bimbingannya macam mana? Mencari nota daripada sumber-sumber yang sah. Contoh, kemudian menggunakan nota-nota ini untuk menjadikan satu pengetahuan dan juga ilmu dan juga sebagai kemahiran untuk penggunaan di dalam peperiksaan ataupun menggunakannya di dalam kehidupan. Baik, tahap yang keempat, digital advance. Digital advance ni murid-muridnya ataupun anak-anak kita berkeyakinan dan berupaya dalam penggunaan kaedah digital. Di sini murid-murid kita ataupun anak-anak kita ni mampu mengeluarkan video-video, contoh video-video tutorial, membuat Google Meet bersama rakan-rakan untuk membantu rakan-rakan. Tak kisahlah rakan-rakan daripada negeri yang sama ataupun daerah yang sama ataupun daerah yang berbeza. Ini digital advance. Tetapi untuk digital innovator, ranking yang paling tinggi, murid-murid berupaya menggunakan kaedah digital tanpa bantuan dan boleh menyelesaikan masalah. Bermaksudnya sebagai contoh, dia menjadi satu orang yang boleh independen ataupun boleh berdikari. Sekiranya ada masalah, dia akan mencari penyelesaian masalah yang terbaik melalui kaedah, melalui platform, melalui eksplorasi. Dia meneroka, mencari dan membaca apa sahaja yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah dan dia boleh berdiri sendiri dan menguruskan diri sendiri. Jadi ini adalah tahap-tahap di dalam digital competency score ataupun skala di dalam digital competency score yang perlu kita tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa DCS ni sangat penting? DCS ni telah diuji untuk bagi mereka kalau siapa yang ada nak tahun 6, pada tahun 6, pada tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Jadi untuk data-data ini sebenarnya diperlukan dan juga agak penting sebab ianya akan menceritakan tentang 3 domain ni tadi. Dan kalau kita baca, saya terjemahkan data yang berkaitan ini. Kita tengok kognitif yang biru tu 2.94, fasa digital 2.84, kemudian kewarganegaraan digital 4.29. Daripada carta ni saya boleh buat rumusan, iaitu murid-murid kita ni dia mahir tentang gadget, dia mahir menggunakan aplikasi, tetapi dia tidak menggunakan untuk pembelajaran mereka. Dia tidak menggunakan teknologi dan kemahiran itu untuk meneroka dan menyelesaikan masalah. Sebab kita melihat kewarganegaraan digital tu sangat tinggi, 4.29. Tetapi untuk fasa digital dan juga kognitif
rendah 2.94 dan 2.84. Ini bermaksud kita perlu membimbing murid kita mengimbangi kemahiran sedia ada dengan membimbing mereka kepada satu tahap yang memberikan kualiti dan memberikan satu impak yang sangat jelas untuk kemahiran mereka bagi meneruskan kehidupan dan juga meneroka kejayaan mereka pada masa akan datang. Jadi inilah pentingnya DCS. Dan salah satu perkara yang berkaitan dengan DCS ini adalah bila kita melihat kepada taksonomi Bloom ni ada 6 kategori. Jadi kita nak anak kita yang macam mana? Kita nak kategori yang 1 ke, 2 ke, 3 ke, yang mana satu? Tapi kalau saya sebagai pengurusi syarikat ataupun pengurus syarikat, saya akan memilih pekerja-pekerja saya yang mempunyai keupayaan dan kualiti tahap 6. Bila tahap 6 ni adalah mereka yang boleh menggunakan informasi yang sedia ada untuk mencipta, untuk design, untuk develop dan juga mengeluarkan penyelesaian masalah bagi organisasi, bagi diri mereka, bagi kehidupan mereka. Jadi mereka macam kita sebutkan tadi, tahap yang paling tinggi di dalam DCS adalah mereka boleh berdikari dan boleh menyelesaikan masalah dengan sendiri. Jadi inilah tahap keupayaan yang kita nak bentuk pada anak-anak kita supaya mereka dapat disediakan bagi prospek kejayaan akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak perkongsian hari ini adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua memahami kenapa kita perlu memahami tentang pendidikan digital dan apa yang perlu kita faham tentang DCS untuk membantu murid-murid kita, anak-anak kita supaya mereka dapat berkembang dan lebih berkualiti untuk dari segi fokusnya tentang kemanjaan muridnya, fokus kita kemenjadian murid, kualiti kemenjadian murid dan juga kualiti kemahiran yang mereka ada, especially kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi itu saja setakat ini perkongsian, kita jumpa di siri yang akan datang. Bye bye.